Setiap hari kan Kak Farah balik hari ada satu billboard yang besar sangat yang menunjukkan ada kapal selam, ada jet, kapal terbang tu setiap hari ada Kak Farah Muhammad kata I want to go there ibu, I want to go there. InsyaAllah kita akan kongsikan dengan anda semua sebentar saja lagi. Apa yang menarik mengenai salah satu 5 salah satu exhibition yang paling berpengaruh di Asia. Jadi kita akan bincang selepas ini, tapi sebelum itu kita nak bersama dengan Nurfiha Kasa, penerbit kanan Jabatan Sosio-Politik dan Ekonomi TV Al-Hijrah yang sekarang ini berada di Kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fazli. Fiha. Apa khabar? Kedah Fiha. Sihat. Alhamdulillah. Sihat ke? Dek sana terus cakap Kedah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Fiha, cerita sikit apakah persiapan setakat ni, apa yang bakal disajikan nanti supaya para penonton di TV Al-Hijrah lebih peka. Okey Kak Farah. Assalamualaikum, akan berjalan langsung pada 12 dan 13 iaitu esok dengan lusa. Ya. Tapi karnival ni dah bermula hari ini, dari hari ini sampai 13 hari bulan. Sebenarnya banyak benda yang saya nak kongsikan. Tapi memang orang Alustak ni memang tempoi lah. Tu ke? Malam, teruskan. kami baru kena laksa telur ketai. Laksa kalau Kedah telur kecap. Kak Farah pernah rasa? Tahu. Memang selalu pergi kat situ. Hampa cerita buat Laksam dia pun sedap. Apa? Laksam dia pun sedap ketai ni. Assalamualaikum, untuk akan berbicara secara langsung esok. Jadi mungkin apa persiapan dan juga tetamu yang bakal dijemput untuk rancangan besok. Bagaimana? Okey, saya kongsikan untuk Assalamualaikum 12 dengan 13. Ni nak tanya, Fazli pernah dengar tak kumpulan nasyid tiga beradik Tok Badar Pancaran Patani? Tu dia, dengar? tak pernah. Tak pernah dengar ni. So itu mereka akan buat persembahan besok Ya, betul. Kami akan bawa, kita akan interview juga. Selain itu, kita ada kisah menarik lah. Misian yang kita dah tour satu Alustak ni. Pergi kita sediakan berbagai playback lah yang kita pergi makan sedap. Segmen jom syoknya berjalan itu tempat-tempat menarik, lokasi-lokasi menarik lah dekat negeri Kedah ni. Untuk Assalamualaikum pula memang ramailah tetamu-tetamu, antaranya pada 13 hari bulan ni Menteri Besar Kedah sendiri, Datuk Seri Muklis Tun Mahathir sendiri akan turun. Ya, kita akan berkongsi aspirasi dia tentang negeri Kedah dan pembangunan negeri Kedah pada pagi 13 hari bulan tu. Sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti menarik dekat karnival ni. Aktiviti booth juga akan diadakan di booth TV Al-Hijrah Betul. Fiha, banyak tak booth kat situ nanti? Apa dia? Booth banyak tak? Booth ada lebih 50 booth ataupun kedai jualan yang ada. So jadi macam-macam jenis jualan lah yang akan ada kat situ? Ya? Ada pelbagai jenis jualan lah? Betul. Antaranya. Tapi kita ada juga, saya tengok dekat sini, ada juga pertandingan fashionista pakaian kanak-kanak. Ni seronok ni. InsyaAllah. Mak semua kan, nak pilih baju kan. Okey Fiha, kita doakan semua berjalan lancar. Dan yang paling penting Fiha, InsyaAllah. yang paling penting sebelum tu saya nak kesempatan ini saya nak menjemputlah seluruh warga Alustak ni mai keluar beramai-ramai meriahkan karnival Mahabharata Rasul Kedah Berselawat ni. Bukan Alustak je tau. Orang Perlis, orang Pening, Pasar, ramai ke sini. Baik. Okey. Terima kasih Fiha. Tapi yang penting Fiha, yang paling penting nanti sabar dulu. Yang paling penting. Oleh-oleh untuk kami ya. Alright. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Amy pun dah tak sabar nak pergi dah. Siapa lagi bersiaran di sana? Kita ada Amir Idris, kita ada Syahrul Faizi dan juga yang lain-lain lah. InsyaAllah yang akan berada dengan anda semua di sana, insyaAllah. Baik, satu lagi program yang akan berlangsung di Kedah
Tapi kat Langkawi, insya-Allah dah lama dah saya nampak billboard dia di pelbagai sudut di Kota Raya ini. Tak sabar nak pergi. Event yang berlangsung sekali 2 tahun. Jadi 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi kita nak bersama dengan tetamu Sekali 2 kita. tahun tu, kan? Yalah, 2 tahun sekali lah. Sekali 2 tahun Yalah, kan? samalah. Okay. Iaitu 5/2015. Jadi kita bersama dengan Laksmana Muda Datuk Pahlawan Said Zahiruddin Putra bin Said Osman, penolong Ketua Staf Perancangan Pembangunan yang telah berada di studio. Assalamualaikum Datuk Said, apa khabar? Waalaikumsalam, Fazli. Alhamdulillah. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Baik, Datuk. Datuk cuba ceritakan sebenarnya sebab anak saya duk tanya, "Mak, ibu ada apa kat situ kan?" Saya tahu kata kapal selam dengan jet dah. Itu yang saya tak nak kata. Jadi apa sebenarnya yang akan berlangsung sepanjang beberapa hari di 5/2015? Baik, terima kasih Fazli Farah. Cantik nama Fazli Farah Malaysia. Baiklah, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada TV Al-Hijrah untuk kerana memberi peluang pada saya pada pagi ini untuk berbicara atau memberi penjelasan dan penerangan sedikit tentang 5/15 ni ya. Baik, 5 ataupun kita panggil Langkawi International Maritime dan Aerospace Exhibition ya. Menggabungkan dua maritime dan aerospace ni 5 tahun 2015. Sebenarnya adalah siri 5 yang ke-13 yang dilakukan sejak 1991. Dah 13 kali kita lakukan ya. Baik, pada kali ini 5/15 ni akan diadakan mulai 17 Mac ini sehinggalah ke 21 Mac. Itu minggu depan, tak lama lagi. Tak lama dah. Mulai dari hari Selasa hinggalah ke hari Sabtu. Pembukaannya nanti akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Najib Tun Razak ya, pada 17 pagi pukul 8.30. Pukul 8.30. Jadi penting saya nak beri sedikit penekanan di sini ya. Kenapa kita adakan 5 ini ya? Ini adalah penting sebab 5 adalah pameran antarabangsa ya. Di sini adalah penting kerana ia akan menjadi satu platform ya. Satu platform dan forum di mana kita akan membincangkan perkara-perkara perkembangan dan isu-isu yang berkaitan dengan aeroangkasa dan maritim antarabangsa. Sebenarnya penting ya. Ini adalah penting kerana sebab Malaysia ini kita katakan sebagai sebuah negara maritim ya. Jadi dengan adanya pameran seperti ini akan meningkat lagi imej kita dan ekonomi negara Malaysia sebagai negara maritim. Kita perlu tahu sebab dari segi perdagangan ya Malaysia ni 95% dari perdagangan Malaysia ini melalui laluan laut. Itu penting. Itu penting dan juga kalau kita lihat aktiviti luar pantai, banyak aktiviti luar pantai, ekonomi aktiviti luar pantai yang menjadi punca utama sumber negara. Oleh sebab itulah pameran ini penting kepada negara kita. Ya. Dan juga saya ingin maklumkan juga bahawa pameran ini merupakan salah satu pameran yang terbesar di Asia Pasifik. Itu secara ringkas tentang 5 ya. Bermakna dalam sesama juga menaikkan imej negara ya, itu mata dunia. Penting, ya. Tapi sedikit juga saya ingin memberi sedikit penerangan lebih tentang 5 kali ini. Ia agak berbeza dengan 5 sebelum ini. Kenapa? Pertama sekali, inilah kali pertamanya apabila kita melaksanakan 5 ini, pada masa sama juga Malaysia menjadi tuan rumah dan juga pengurusi ASEAN tahun ini. Itu yang agak signifikan. Dan pada masa sama juga nanti pada 15 dan 16 hari bulan Mac, iaitu 2 hari sebelum 5 diadakan, juga kita akan adakan satu mesyuarat ADMM, ASEAN Defence Ministerial Meeting. Satu mesyuarat yang besar yang melibatkan semua menteri pertahanan ASEAN. Jadi juga dilakukan di Langkawi bersama-sama 5. Okay. So dia jadi satu agenda yang sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Kali ini adalah agak lain daripada lain ya. Oleh sebab itu juga Menteri Pertahanan Malaysia kita diketahui Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein juga telah mewar-warkan dan telah mengharapkan dan berhendakkan supaya 5 kali ini dia sebut sebagai the best ever 5. 5 yang terbaik antara istimewa ya, kerana sebab yang terjadi ini semua digabung dalam sekali. Dari situ kita lihat juga kali inilah kali pertamanya 5 yang menggabungkan 9 kementerian. Sebelum ini hanya melibatkan Kementerian Pertahanan dengan
Kementerian Belia dan Sukan. Ya. Tapi kali ini ia melibatkan 9, bukan mudah ya, satu inisiatif Menteri Pertahanan untuk menggabungkan 9 kementerian bekerjasama untuk satu pengibaran. Iaitu yang terlibat tu antaranya? Antaranya yang saya ajak, seperti kita ketahui, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelancongan, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kewangan, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Dalam Negeri, 9 semuanya. Jadi 9 berbanding 2 sebelum ini. Hebatlah, ini hebatnya. Datuk, boleh ceritakan juga kepada kami apakah antara program yang akan berlangsung yang boleh ditontoni oleh para penonton? Baik, sebelum kita pergi program, saya nak dipendekan sikit. Ini adalah sebab istimewanya 5 kali ini, sebab di antara lainnya kita akan dapat melihat 17 panglima tentera laut negara asing yang akan datang kali ini. Ini satu rekod. Sebelum ini hanya maksimum 9. Tapi kali ini 17 panglima tentera laut asing. Selain itu juga kita akan dapat melihat 17 kapal tentera laut asing yang akan datang kali ini. Itu pun juga satu rekod. Sebelum ini paling tinggi 11 kapal asing. Saya rasa ini satu penghormatan kepada Panglima Tentera Laut kita dan bagi Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, kan dia merupakan salah satu Panglima Tentera Laut yang terkanan pada ketika ini dan juga dihormati oleh Panglima Tentera Laut yang asing ya. Ini saya rasa sebagai satu penghormatan kepada beliau ya. Itu menunjukkan bahawa sebagai statistiknya ini merupakan 5 yang paling pernah teristimewa yang kita katakan. Satu lagi yang kita juga agak banggakan kali ini adalah pertama kali pada 5 ini kita akan melaksanakan satu latihan multinational maritime security exercise. Sebelum ini tidak pernah dilakukan dan juga banggakan ia melibatkan 14 negara tentera laut. Itu tidak mudah. Tak pernah berlaku. Kita tentera laut paling banyak kita melibatkan latihan multination. Paling banyak sebelum ini 5 negara itu. 5 Power Defence Arrangement yang melibatkan UK, Australia, New Zealand, Singapura dan Malaysia. 5. Tapi kali ini 14 negara. Antara yang terlibat selain daripada negara-negara yang disebutkan tadi? Antara Russia, United States, Bangladesh, Sri Lanka, South Korea dan banyak lagi. So bukan mudah untuk melaksanakan. Saya dapat berkongsi kepangkaran dan juga bukan mudah untuk melaksanakan satu latihan melibatkan 14 negara, tapi insya-Allah tidak boleh. Insya-Allah kami boleh akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Insya-Allah. Kembali kepada soalan Farah tadi. Antara perkara yang menarik, pertama sekali seperti saya sebut tadi, pastinya forum-forum intelektual yang akan dilakukan membicarakan isu-isu antarabangsa yang melibatkan industri pertahanan, industri angkasa dan maritime, dan juga agak unik, kita akan mengadakan satu pemeriksaan armada. Pemeriksaan armada di mana YB Menteri Pertahanan sendiri akan buat pemeriksaan kapal-kapal yang berlabuh di armada sebanyak 36 kapal. Termasuk yang saya sebut tadi 17 dari tentera laut asing, 12 daripada TLDM, termasuk kapal selam kita, iaitu kapal Tun Abdul Rahman, Tengku Abdul Rahman. Kapal Diraja Tengku Abdul Rahman juga akan ada di Langkawi, dan juga 12 kapal kita yang lain dan kapal-kapal agensi maritim yang lain. So sebanyak 36 kapal akan berlabuh dan YB Menhan akan membuat pemeriksaan. Juga kita akan menyediakan feri kepada pengunjung secara percuma boleh mengikut feri ini untuk melihat kapal-kapal yang berlabuh di laut. So sila datang ramai-ramai. Bermakna dia akan ada di pelabuhan dan juga di tengah laut. Ya, di tengah laut. Sebab selain itu kapal-kapal ini akan secara mengambil giliran mereka akan merapat ke jeti dan di mana pengunjung boleh sendiri naik kapal ini dan melihat kapal ini secara dekat. Dan juga kapal selam kita boleh membenarkan mereka masuki kapal selam. Boleh masuk ke dalam? Boleh. Boleh. Jumpa saya, insya-Allah boleh. Jumpa saya, insya-Allah. So ini adalah perkara yang menarik. Selain itu, kita akan juga mengadakan demonstrasi maritim dan juga kita akan menonjolkan kepayang-kepayang bot dan kapal-kapal kita dan selain itu juga kita akan dapat melihat kehebatan pasukan Paskal kita, menunjukkan bagaimana mereka menangani aktiviti atau isu anti keganasan. So semuanya ada di sana. Tidak lupa juga kita akan ada booth ataupun pameran jualan ada, tapi pameran kerjaya
Okey. Promosi kerjaya. Kita ada special booth di mana pengunjung boleh melihat, mengenali TLDM dengan lebih mendalam. Dan kalau ingin masuki TLDM pun boleh mendaftar di sana. Sorry Fazil, kita dah terlambat. Okey. Bekas data menggigil kita. Tertarik dengan apa Datuk cakap mengenai anti-terorisme. Jadi saya kira ini adalah salah satu waktu yang tepat juga kerana keadaan dunia kita dan negara kita juga yang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Tak payahlah saya cerita dengan lebih lanjut. Tapi adakah, ini soalannya, adakah negara kita dari segi ketenteraan kita, kekuatan kita, our might and facilities cukup untuk menangkis dugaan-dugaan ini ataupun cabaran-cabaran ini. Sekiranya ada ancamannya. Sekiranya ada ancaman dan keduanya ada tidak usaha untuk meningkatkan lagi kita punya level. Okey, soalan sama ada keupayaan kita, kemampuan kita sama mencukupi itu very subjektif ya. Tapi ia semuanya bergantung kepada kemampuan kerajaan untuk memperolehi peralatan-peralatan. Tapi insya-Allah dengan apa yang ada pada kita pada ketika ini, kita mampu mengenai isu-isu yang kita sedang hadapi pada masa ini ya. Tapi pada masa sama kita sekarang ini sedang merancang untuk memperoleh lebih banyak peralatan ketenteraan tapi mengikut kadar kemampuan kerajaan. Ada tidak usaha untuk menghasilkan fasiliti ataupun barangan tersebut daripada dalam negara? Itu memang usaha dasar negara. Kita berusaha untuk membangunkan produk-produk dalam negara tapi itu satu usaha yang agak mencabar. Tapi memang ada arah ke usaha tersebut. Baik Datuk, harapan Datuk kepada penonton kita berkenaan dengan 5 2015 insya-Allah. Baik, saya ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi kepada Al-Hijrah menjemput saya ke sini, saya berterima kasih. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini menyuruh kepada penonton Al-Hijrah untuk beramai-ramai berkunjung semasa cuti sekolah ini. Itu tarikh itu semasa cuti sekolah ya. Berkunjung ke Langkawi, Pulau Legenda ini pada masa melawat kepameran kami di Porto Malay. Jadi sila datang beramai-ramai untuk melihat kapal-kapal canggih kita dengan lebih dekat dan juga melihat ketangkasan pasukan Paskal kita dan juga promosi atau eksibisi maritim yang akan diadakan dan juga untuk mengenali TLDM dengan lebih dekat. Saya juga mengambil kesempatan ini agar kita bersama-sama berdoa agar aktiviti pameran yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan sebaiknya dan semua dengan berjalan lancar. InsyaAllah ya. Saya harap kita dapat berjumpai penonton di sana. Dan kami TLDM menunggu anda di sana. Jumpa anda di sana. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Laksamana Muda Datuk Pahlawan Said Zahiruddin Putra bin Said Osman, penuh ketua staf perancangan pembangunan TLDM yang sudi bersama kita. Terima kasih Datuk. InsyaAllah. Terima kasih Fazil, terima kasih Farah. Jumpa anda di sana Farah. Saya akan hubungi Datuk sebab nak masuk kapal selam tu. Boleh diaturkan insyaAllah. Sekali lagi jazakallahu khairan kathiran kepada semua para penonton kita. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dan esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan suara hatiku, lidahku keluh tak mampu berbicara. Oh Tuhanku, tak terpikul segala dosaku. Ku takut Kau palingkanku dari pandanganmu. Aku selalu melupakanmu, meski kau tak pernah melupakanku. Aku perlu pengampunanmu dan engkau mahu terima taubatku. Ku hirup udara sedalam-dalamnya, tak terlintas untuk ku menghargainya. Saat mata terbuka dari lina, hampir tiada ku rasa untuk mensyukuri tiap nikmat yang telah engkau pinjamkan.
meski kau tak pernah melupakanku. Aku perlu pengampunanmu dan engkau mahu terima taubatku. Aku selalu melupakanmu meski kau tak pernah melupakanku. Aku perlu pengampunanmu dan engkau mahu terima taubatku. Kalau ku tersasar kau ingin